سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ni tuan-tuan kita akan tengok kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang ke-33, sebab beberapa siri yang sebelum ini kita telah lalui di dalam versi online, dan malam ni insyaAllah kita sempat bersemuka. Tuan-tuan ada kitab boleh tengok hadis yang ke-33, 5 perkara yang menghapuskan fitnah. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sawmu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah seorang lelaki pada ahlinya dan hartanya dan anaknya dan jirannya dapat dihapuskan semua itu oleh sembahyang, puasa, sedekah dan suruhan dan larangan. Hadis malam ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak terang pada kita fitnah atau cubaan atau ujian ni kepada seseorang manusia dia boleh mai dalam beberapa jenis. Kadang-kadang ujian ni mai dengan isteri, kadang-kadang ujian tu mai dengan anak, kadang-kadang ujian tu mai dengan harta, kadang-kadang ujian tu mai dengan jiran atau orang sekeliling kita. Ujian atau percubaan ni adalah satu benda yang lumrah dalam kehidupan manusia. Ini sunnatullah. Sunnatullah ni maknanya apa? Ketetapan Allah Ta'ala. Bila kita hidup ni, dia tak ada hidup tu dia cantik, dia jalan cantik, elok macam tu je tak. Kebiasaannya Allah akan buat ada di sini ujian, di sini ujian. Dan faktor-faktor ujian tu Nabi SAW gariskan ada beberapa benda. Yang pertama berkaitan dengan ahli keluarga dia, isteri dia. Yang kedua harta dia. Yang ketiga berkaitan dengan anak dia. Kemudian jiran dia. Ada beberapa benda lah. Terutama Nabi SAW highlight 2 benda. Satu keluarga, isteri dan anak. Maknanya orang yang berkahwin, ujian dia lebih besar lagi Allah Subhanahu wa taala akan beri, bukan sahaja dengan diri dia. Kalau orang yang tak kahwin lagi, dia nak jaga tu jaga diri dia seorang. Tapi bila orang tu dah berkeluarga, dia boleh jadi ujian tu dengan pelbagai aspek ataupun benda yang ada di sekitar dia. Kadang-kadang ujian dengan isteri dia. Berapa ramai manusia yang dulu dia hidup dalam keadaan yang tak semayang, dalam keadaan yang lara, tiba-tiba Allah bagi hidayah pada dia. Tapi yang bersedia untuk ubah daripada zaman gelap pada cahaya tu dia seorang. Isteri dia belum sedia untuk berubah lagi. Suami baguslah, alhamdulillah, main masjid, main ceramah, main surau dan sebagainya. Tapi isteri masih dalam keadaan yang sama juga. Satu ujian untuk dia. Orang kata kat dia, hang tengok hang jadi bagus, isteri hang pula jadi kunca pada dia. Dalam proses nak didik dia tu lah. Kadang-kadang disebabkan isteri juga, suami ni sebab isteri tu dia nak hidup dengan lebih daripada apa yang suami dia mampu.
Suami dia kerja macam ni, adalah gaji sekian-sekian. Tapi isteri punya selera tu nak rumah yang selesa, nak kereta yang selesa. Tak boleh tengok jiran dia beli barang, tak boleh tengok orang tukar kereta, tak boleh tengok orang update kedai-kedai makan nak sedap-sedap ke apa-apa, nasi arak hak RM50, RM60 tu. Dia duk haru suami dia suruh pergi makan. Dah suami dia tu, tahulah dia bekerja apa penat tu. Tapi disebabkan nak memenuhi keperluan isteri tu, dia usaha. Kadang-kadang suami tu boleh jadi cara yang halal, ataupun kalau suami tu baik, dia usaha cara baik. Tapi kalau suami tu dapat tekanan, dia pun jadi serabut dah, maka akhirnya apa? Dia akan cari jalan yang tak baik. Curi ke, riba ke, ataupun dia nak cari rasuah ke, mana pun tak apalah. Janji aku ada satu sumber kewangan, yang kewangan tu aku boleh guna untuk memenuhi keperluan isteriku. Halal atau tak halal tu nombor dua. Janji dia boleh bagi kebahagiaan pada isteri. Kadang-kadang disebabkan isteri menyebabkan kita jadi susah, bukan saja di dunia, boleh jadi ke akhirat. Nak senang lagi apa? Dia fikir boleh buat benda-benda salah di sisi undang-undang. Duit dadah kau yang tu yang ni, benda-benda boleh cepat dapat duit yang banyak, tapi risiko akhirnya jadi susah. Boleh jadi tak? Boleh jadi juga. Semua disebabkan isteri. Allah bagi ujian pada seseorang tu tak sama dengan tahap seseorang yang ada kat muka bumi tu. Boleh juga kadang-kadang ujian tu dia datang dari segi apa? Dari segi anak dia. Dari segi anak dia. Ada orang yang Allah bagi anak kat dia, ada orang yang Allah tak bagi anak. Bagi anak pun satu ujian juga. Tak dapat anak pun ujian juga. Orang duk tanya, bila ni, bila lagi, bila. Kita pun tak dapat. Anak ni bukan beli market, boleh beli kat market Batu Lancang. Kalau boleh beli, aku nak beli juga lah. Dan anugerah Allah Ta'ala. Hantelan di ubat apa pun, dah tak mau Allah tak bagi. Jenis tak mau tu kadang-kadang Allah bagi pula. Tak mau sampai buang-buang. Kawan tu 25 tahun tak ada anak. Semua tu kuasa Allah Ta'ala. Allah bagi anak, belum tentu anak tu bagus. Boleh jadi anak tu Alhamdulillah. Kalau boleh jadi anak tu, boleh tahan juga hantu ayak dia tu. Habis segala motor orang dia ambil, kereta orang dia ambil, tipu sini, ranjau sini, hidup. Polis setiap hari main rumah kita. Daripada sekolah rendah lagi polis main rumah. Sebab apa? Biskut hilang, sat-sat ni hilang. Hilang barang, polis tak ada orang lain mencari rumah kita. Haji, babak sihat ke? Ya, sihat. Tuhan ada apa pula hilang ni? Bapak dia berkenal ya? Mak dia berkenal dah. Encik Azman, polis tu sambil masuk dalam rumah dia minum ayak. Kenal ingat, tiap-tiap minggu duduk main. Mak dia duduk tunggu depan rumah dengan bapak dia. Minggu ni polis tak main pula rumah kita ni. Nanti pun tengok balai, kot dia nak main petang ni, boleh tak masuk. Macam tetamu pula. Sebab dia berpening dengan anak dia. Kami pun tak tahulah, tuan tak tahu nak abak lah. Selarat abak dah kat dia. Macam-macam benda dia buat kat rumah. Boleh jadi ujian untuk dia. Bapak bagus, Alhamdulillah. Kadang-kadang anak oleh Ayazubillah terlibat dengan dadah dan sebagainya. Ujian untuk anak, untuk siapa? Untuk bapak dia, boleh jadi itu sebagai punca Allah Ta'ala nak bagi ujian pada dia. Ataupun kata Nabi SAW, ujian tu dia boleh datang juga ke orang dengan harta wang ringgit dia. Ada orang tak ada duit, tu ujian juga untuk dia. Dengan miskinnya, dengan susahnya, dengan tambah keadaan sekarang ni tuan-tuan, asnaf zakat meningkat dengan tiba-tiba. Jumlah asnaf 8 tu je, dia tak meningkat jadi 12. Tapi setiap 8 tu, hak fakirnya, hak miskinnya, hak tak ada kerjanya, hak tiba-tiba musibahnya, semua ni tiba-tiba jadi asnaf. Bila orang tak dapat duit, duit yang patut dia dapat, duit yang tak patut dia dapat pun dia beratok pergi ambil untuk dia. Orang buat food bank, gerobak rezeki, macam-macam lah, almari rezeki lah. Hang susah, hang ambil. Dia tulis kat situ, ambil bila susah, ambil bila perlu, beri jika mampu. Dia tulis kat situ. Maksudnya, ada hari yang lapar, ambil ya. Ada hari yang ada rezeki lebih sikit, ambillah beras jasmin dengan beras Faiza 5 kilo, orang lempaklah dalam tu. Orang lain boleh ambil pula. Konsep dia gitu. Dia turun dengan 4 wheel drive, 4x4 16. Hari-hari main balai beras. Yang cekik tengok. Jadi macam
kontraktor hebat ni. Tadi saja dia jadi syok tu. Ada orang yang susah, Allah uji dia. Ada orang terlalu kaya, Allah uji dia juga. Bila terlalu kaya ni, kepala otak ni fikir apa tuan-tuan? Nak buat benda jahat. Hak soleh, dia fikir benda baik. Orang ada duit ni, dia nak buat tu. Pencuri, dia pergi rompak bank. Berapa ribu dia pergi ambil di dalam bank tu? Dia pergi ambil dalam duit dalam bank tu 2 juta, contohlah. Dapat 2 juta, pencuri tu, dia buat apa? Dia pergi daftar online, kelas mengaji bahasa Arab. Kali kami mana Jumat, dia main baca Yasin. Oh, duit banyak, 2 juta. Mari kita baca Yasin lah, bawa barakat sikit duit. Ada, malam sikit. Dia buat apa duit tu? Dia pergi cari minum arak. Dia cari arak, cari makanan, cari minuman, cari ruang untuk berzina. Sebab bila duit banyak, dia tak tahu nak buat apa ke arah kebaikan. Ada orang bagus, Allah bagi duit dia, Allah uji dia dengan duit yang banyak. Dia boleh derma, infak fi sabilillah, sedekah. Kadang pergi ceramah di Kuala Lumpur tuan-tuan, kuliah subuh, parking kereta dia, kereta parking tu semua hak jenis. Oh, dah mesti biasa. Kereta hak jenis luar negara ni, Lamborghini lah, Ferrari lah, parking sembahyang subuh. Kita pas sembahyang duk makan, dia pun makan kat luar tu, tengoklah kereta banyak di situ tu. Haji, kereta sakan tu kereta siapa tu? Tu ustaz nampak di ujung tu, makan tu. Itulah kereta tu kan. Tu pengarah syarikat sekian-sekian tu, CEO. Ya Allah, CEO. Butang baju pun color-color macam traffic light ke tu. Hijau merah dengan kuning. Butang relax, muka relax gitu. Ya Allah Akbar. Duit banyak, tapi dia guna ke arah agama. Itu yang hebat tu. Kita duit ada lah juga, taklah terang mana pun. Pakai saga pun, lagak masjid pun tak main. Masjid tak main. Kalau kata mewah-mewah, dah. Ujian Allah bagi kat orang tu dengan duit. Boleh jadi manusia tu berdosa disebabkan isteri dia ada. Boleh jadi manusia tu dosa disebabkan duit anak dia. Boleh jadi disebabkan duit yang ada, orang tu jadi dosa. Ataupun boleh jadi disebabkan jiran dia, boleh jadi sumber dosa pada dia. Sebab apa? Jiran sama jiran, macam-macam masalah yang dia buat. Apa dia? Antaranya adalah kadang-kadang kita bela kucing. Kucing pergi berak di rumah kawan tu, pergi cakap sip motor kawan tu baru beli Y suku. 3 suku note simpan duit nak beli Y suku. Beli malam, pagi esok bawa isteri dia tutup mata lepas sembahyang subuh semua, nak main tunjuk abang ada surprise, abang beli motor, nak main tunjuk lah. Isteri dia pun tutup mata. Buka seat tengok ada kucing kat dalam. Kucing Faraid dulu seat dia habis cakap-cakap tu. Dia cakap pula kucing tu. Siapa punya kucing? Kucing jiran dia. Jadi masalah, kadang-kadang dengki dengan jiran. Kadang-kadang disebabkan sombongnya, ukhuwah, macam-macam benda disebabkan jiran ni dia boleh jadi, ataupun kita tak selesa dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Allah bagi dia kaya, kita tak puas hati kat dia. Allah bagi dia senang, kita tak suka kat dia. Allah bagi anak dia ramai, kita anak tak ramai, kita tak suka kat dia. Boleh jadi tak dosa dengan semua benda tu? Boleh. Tapi Nabi SAW kata, semua dosa kesilapan disebabkan beberapa benda tu, kalau hampa buat benda ni dia boleh cover balik. Dosa-dosa tu dia boleh padam balik. Dia boleh kambuh balik dosa-dosa tu. Apa dia? Dengan sembahyang, tukaffiru has-salah, was-sawmu, was-sadaqatu, wal-amru, wal-nahyu. 5 benda. Pertama dengan sembahyang, kedua dengan puasa, ketiga dengan sedekah, keempat dengan menyuruh orang buat benda baik, dan kelima, dan menghalang orang daripada buat benda jahat. 5 benda ni maknanya dia ada kemampuan untuk menutup kesilapan yang dibuat tadi tu. Nombor 2 saya nak abang, benda baik atau benda-benda soleh yang kita buat, benda tu dia boleh tutup kejahatan atau dosa yang dibuat sebelum daripada tu. Kata Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dalam banyak-banyak benda baik,
Inilah 5 benda baik yang sangat baik ataupun yang sangat boleh dapat pahala yang sangat banyak sehingga menutup kesilapan yang atau dosa yang dibuat disebabkan anak, isteri, kedekut, dosa yang tu pulihkan boleh. Apa dia? Semayang. Di samping daripada semayang fardu, semayang-semayang sunat juga ada kemampuan luar biasa untuk menambah koleksi pahala untuk menutup kesilapan yang kita buat. Semayang sunat apa? Termasuk qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, qiyamul lailnya, tahajud dan sebagainya. Itu memang sangat hebat sekali lah. Witir, apa-apa benda nama kata sunat, tapi dia versi semayang, kita rebut dan ambil semayang tu. Yang kedua apa dia? Dengan berpuasa. Ramadan tentu dah. Ni kita cerita tambahan apa dia? Isnin Khamis, puasa hari Ashura, rajin puasa. Semua tu dia menambah pahala untuk menutup kesilapan-kesilapan dan dosa yang dibuat oleh beberapa faktor tadi tu. Yang ketiga, dengan bersedekah. Sedekah ni sama ada bentuk-bentuk yang Nabi SAW sebut ada 7 benda kan. Nabi kata benda tu, sedekah tu yang jariah, maksudnya dia bergerak, berjalan. Apa dia? Kita wakafkan telaga. Dulu, once upon a time dulu, wakafkan tenaga lah. Sekarang ni macam mana nak wakafkan tenaga? Mungkin ada ayat-ayat tapis kita boleh letak kat mak tafis pakai duit kita. Benda tu duduk jalan, orang duduk minum, wakaf sabilillah, letak kat masjid. Benda tu berfaedah. Duit juga, tapi bersih benda. Apa dia kita bantu orang lagi dari segi apa? Kita wakafkan mushaf Al-Quran. Saya selalu habaq kat tuan-tuan nak dapat pahala berlambak, pi dekat Mak Hafiz untuk intake akan datang. Ustaz, bila Ustaz buat intake baru? Oh, kami intake bulan 11. Bulan 11 kami buat interview, bulan 12 kami intake baru. Ustaz, berapa orang selalu Ustaz ambil? Kami biasa ambil 20 orang. Ustaz, 20 orang punya Quran saya nanti bagi kat Ustaz. Ustaz bagi kat saya spek macam mana Quran, macam mana Ustaz mau, atau saya bagi duit Ustaz beli Quran, bagi kat mereka. Tuan-tuan budak tu akan baca Quran seumur hidup dah sampai dia mati. Quran yang dia hafal dia akan baca sampai dia mati. Allah bagi pahala tak henti kat kita. Tu nama kata bijaksana. Letak kat masjid boleh juga, tak ramai lah baca. Muka tuan-tuan lah baca, muka baik-baik ni. Turun baca lah, banyak WhatsApp lah daripada Quran. Quran ada agak lah. Tukar-tukar terkejut ke apa, main awal Jumaat sikit, baca kahfi sikit sebab umur orang duk usia kan. Baca insyak ya, baca kahfi sikit. Budak tahfiz tuan-tuan, sebelum tuan-tuan bangun lagi dia bangun dah. Sejam sebelum subuh, geng tahfiz nanti bangun. Tu kaedah ya. Sekolah tahfiz kalau bangun pukul 9 pagi yang katuk buang tu. Yang buat kilang garam. Tak boleh buat tahfiz ke 9 bangun. Merepek. Awal sejam kena bangun dah. Sebab mereka nak hafal sebelum subuh. Mantap hafalan, otak clear. Budak pula tak ada benda burden banyak lagi, beban tak ada lagi. Kau isteri tak ada, anak tak ada, tanggungjawab tak ada. Otak clear, hafal cap masuk. Awal pagi masuk. Pakai Quran kita tu. Ustaz, tahun depan ada lagi budak masuk? Ada. Nah, saya bagi kat Ustaz duit. Tu nama dia cerdik tu. Tu sedekah juga tu. Sedekah ni semua tuan-tuan, dia akan cover dulu hak kita duk merepek dulu ni. Zaman duk bawa aci ronda belakang sikit. Ada zaman tu. Zaman tak semayang kan, zaman pok ye. Bawa motor Vespa, bawa markah belakang kan. Zaman tu semua dosa-dosa siapa nak ganti balik. Selain pada semayang taubat, memperbanyakkan sedekah. Ni Nabi habaq dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Sama ada bagi duit, tuan-tuan lalu main masjid, kan sedekah subuh. Setiap pagi malaikat kata apa? Allahumma ati munfiqan khalafa, wa qala al-akharu wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang rajin derma pagi-pagi, derma hari-hari ni, ya Allah, engkau gantikan pada dia, ya Allah. Allah ganti balik lah. Bawa mai, tak kira lah, RM1, RM2 lah. Orang yang mampu RM1, RM2 lah. Tuan-tuan boleh 20, 50, okey, tak ada masalah. Sebab apa? Hang rajin bagi 50. Aku traders. Aku untung saham. Sebab semalam sebelum tutup pukul 5 tu, aku ada beli, aku ada jual balik, aku dapat untung. Pagi ni aku derma 500 kat tabung masjid. Contohnya. Kau dah mana?
Janji derma bagi. Tiap-tiap hari jangan berlalu 3 benda dalam hidup kita. Jangan berlalu 3 benda dalam hidup tak buat satu hari. Yang pertama, jangan berlalu satu hari tanpa kita bersedekah. Bukan sedekah senyum. Tu boleh jugalah kan. Tapi yang tu tak apa perik sangat. Dia kalau hilang kurang duit ni, dia rasa sikit tu, berkorban sikit. Duk main senyum saja aku tu. Karen pun donate lah. TNB kata Karen naik sebab apa? Ayat tapih. Satu hari ni. Hang pakai ayat tapih, pergi tu ambil bil, pergi senyum kat TNB. Agak lepas tak? Tak lepas. Dia kena bayar tak? Bagi sikit. Duit kita derma infak fi sabilillah. Allah mudahkan untuk kita. Belanja orang. Bagus juga tu tuan-tuan. Tengok member makan kedai kat meja sebelah. Kalau kita kenal, boleh juga. Tak kenal pun, tak tahu. Siapa tak tahu. Pakcik mana, bayar pergi kat dia. Tu meja nombor 23 makan tu saya tolong bayar. Alah pakcik tu makan apa? Nasi lemak satu, kari pap satu, TO kosong satu. Ada sampai RM45. Ada. RM4 pun tak sampai. Bayar habis ya. Lepas tu niat apa? Ya Allah, derma yang aku buat kat pakcik tu, aku niatkan supaya bagi pahala pada arwah ayah aku. Sampai tak tuan-tuan? Sampailah. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang doa pada ibu dan bapa dia, pahala sampai. Macam itulah sikit-sikit cari pahala. Beli cikelat bagi kat budak-budak, jumpa budak-budak beli barang kat kedai, tolong belanja mereka. Hang beli apa ni? Beli aiskrim. Berapa? Satu je. Ada kawan lagi? Tak ada. Saya seorang dengan pakcik. Pergi main kat kaunter. Ni budak ni ambil ni berapa ni? RM1.2. Saya tolong bayar. Dadah hampir. Pakcik tak apa, saya ada duit. Tak apalah pakcik belanja hari ni. Dadah hampir pi. Doa kat pakcik ya. Makasih pakcik. Piung, dia ambil biskut belah. Kecil lah benda tu. Kecil. Di sisi Allah dia hebat tuan-tuan. Kecil-kecil macam tu lah tuan-tuan, cari pahala. Suruh dia doa. Bagi kita sihat, bagi kita selamat. Allah pelihara, Allah panjang umur, Allah buat baik kat kita banyak-banyak. Dengan apa? Dengan memperbanyakkan sedekah. Dan yang keempat dan kelima, wal amru wan nahyu. Suruh orang buat benda yang baik. Suruh orang buat benda yang baik, walaupun, dan menghalang orang buat benda yang jahat. Menghalang orang buat benda yang jahat. Tuan-tuan nampak benda tu salah, bagi tahu. Kita pergi kedai, kita tengok dia tu bungkus juga kita Milo Ice, tapi dia pakai gelang yang Sing suka pakai tu, gelang tu. Gelang yang biasanya orang agama Sing dia pakai lah. Ya kerana kita sampai ke Sing buat nak ikut tak. Dia tak pernah tengok orang Sing pakai ni. Ya hana-hana dengan miswak tu ada. Tak ada orang. Kita agama ada semua benda untuk kita. Tapi pelik kita suka tiru orang. Tak apalah, kita dah beli barang semua, kita kata dia, adik pakcik nak abang satu benda apa dia? Boleh cik abang satu benda, jangan marah Ni gelang ni kita orang Islam tak boleh pakai. Cincin boleh, Nabi Muhammad selalu pakai cincin. Tukar nanti nah. Terima kasih pakcik, terima kasih pakcik. Okey, macam tu ya tuan-tuan, tak payah marah dia apa. Dengan kasih sayang cakap dengan dia. Esok kita jumpa benda salah, kita cakap lagi. Kita cakap benda yang salah, kita cakap lagi. Nabi Allah Musa AS, bila dia jalan dengan Nabi Khidir AS, dia nampak beberapa benda yang pada pandangannya benda tu tak betul. Apa dia? Dia bunuh satu budak kecil, dia rosakkan kapal, kemudian dia pi buat pula tembok pada orang. Buat tembok tu tak apalah, bukan benda jahat. Benda salah ni, pecahkan kapal. Nabi Musa AS, jiwa dakwah yang ada kat dia, apa dia kata? Sebab apa pi buat benda ni? Walaupun kemudian dia dapat, tetapi zahir mata Nabi Musa, benda ni tak apa-apa okey ni. Dia spontan tau. Spontan. Sebab apa buat benda ni? Dia cakap tu. Nabi Khidir AS kata apa? Kerana aku dah kata kat hang, payah nak sabar dengan aku. Bau-bau teringat, bau teringat. Jiwa bila tak boleh tengok benda tak betul, terus dia nak tegak. Walaupun perbahasan kisah tu panjang. Cuma saya nak ambil kat tuan-tuan, bagaimana sifat seorang da'i apabila dia nak suruh orang buat benda baik atau dia nak menghalang orang daripada buat benda yang jahat tu. Kita tengok apa benda. Kita nak pergi semayang on the way, tengok budak-budak duk lepak bawah pokok ke apa-apa. Assalamualaikum, jom ikut pakcik pergi semayang saat dulu. Saya tak main sambung sembang balik. Ada 5 orang. Hang tengok aku tengok hang, aku tengok hang, tengok aku. Semua start motor lah. Dia main, tapi 3 orang tak sampai. 2 orang boleh sampai.
3 orang lagi dia bercungit belah gitu dalam torai gitu. Tapi 2 orang mai lah. Boleh tak apalah tuan-tuan, sikit-sikit benda kecil-kecil gitu. Puji orang bila orang buat benda yang baik. Oh bagus 2 orang apa? Mana 3 lagi? 3 lagi tak tahu cik, dia berbelah awal lah. Tak apa, hampa mamai. Bagus-bagus. Lain kali hampa main. Okay, sekarang hampa pergi sambung lepak balik, sembang-sembang balik. Esok budak-budak muda kan. Tapi cara kita tu. Semua benda tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah akan menyebabkan seseorang tu dapat pahala ganjaran yang sangat banyak sehingga dia boleh kebumikan dosa-dosa yang terlibat dengan anak, dengan duit dia, dosa yang menyebabkan dia dengan jiran dan sebagainya. Setengah ulama mensyarahkan hadis ni sebagai gandingan. Maknanya kalaulah dosa tu terlibat antara kita dengan isteri, maka banyakkan sembahyang sunat. Kalau dosa tu adalah melibatkan harta kita, maka banyakkan dengan sedekah. Dia pair macam tu, bagi sama hadis tu. Ada setengah ulama syarah hadis ni, dia kata tak, semua benda tu ada kemampuan untuk hapuskan semua dosa-dosa yang terlibat dengan benda-benda tu. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan pernah dengar tak hadis yang orang tu muflis ke akhirat? Dia bawa pahala dia banyak, semayang, puasa semua banyak. Tapi bila dia kutuk dia ni, dia bunuh dia ni, dia tumpahkan darah dan sebagainya, menyebabkan dosa dia, pahala dia semua hilang, sehingga dia ambil dosa dia tu, top up bagi kat dia. Dalam hadis tu juga menyebut bahawa orang yang mula mai dekat padang mahsyar tu dengan keadaan pahala puasa dia banyak, semayang dia banyak. 2 benda ni dia tak pernah tinggal. Maknanya 2 benda ni, semayang dengan puasa, boleh menyebabkan akaun pahala seseorang tu ditambah dengan luar biasa. Maka jangan kita tinggal yang fardu ataupun yang sunat, terutamanya yang sunat, jangan kita tinggalkan. Memperbanyakkan amalan-amalan ke arah nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah hapuskan fitnah diri kita. Tengok hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina nabatu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berturut-turut malaikat datang kepada kamu di waktu malam dan di waktu siang, dan mereka akan berhimpun pada waktu fajar dan waktu sembahyang asar. Kemudian naiklah mereka bermalam pada kamu, maka Allah akan bertanya padahal ia mengetahui dengan mereka, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka berkata, kami meninggalkan mereka sedang bersembahyang, dan kami datang pada mereka juga sedang bersembahyang. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari ada laporan harian yang akan dibentangkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari akan ada laporan harian. Bila subuh sekali pembentangan, asar sekali akan dilaporkan amalan kita. Dia ada versi bentang mingguan, di mana bentang mingguan itu pada hari Khamis. Apabila ditanya pada Nabi SAW, sebab apa rajin puasa Isnin Khamis? Kerana itu adalah hari dibentangkan amalan pada Allah Ta'ala. Aku suka dibentangkan amalan, laporan kegiatan amal aku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maknanya ada laporan harian, ada audit yang dibuat untuk amalan kita dalam mingguan. Ada tak versi tahunan? Ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu, maka malam tu akan dibentang dan ditukarkan buku laporan harian tahunan kita. Audit yang dibuat, ikutlah bentang-bentang semua tukar.
Maknanya buku-buku ni semua digabung dan akan dimasukkan semua amalan-amalan yang kita buat ni di mana? Dalam buku yang akan dapat nanti di padang mahsyar nanti. Malaikat yang naik turun setiap hari ada satu skuad malaikat asing. Bukan malaikat raqib dan atid. Tak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap pertuturan dan bicara yang diucapkan oleh manusia dicatat dan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang ni tak pergi mana, dia duduk tang ni je. Habis yang naik turun tu skuad lain, malaikat lain yang dia mai dan dia akan laporkan pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Tahu, Maha Alim. Dia tanya, hampa mai pada mana? Maka malaikat berkata, kami mai pada hamba-hamba kamu ya Allah. Macam mana mereka? Masa kami mai, mereka duduk semayang subuh. Masa kami dah habis kerja semua, kami nak balik, kami tinggal mereka duduk semayang asar. Maknanya, sentiasa dalam keadaan beribadat. Sebab apa Allah Ta'ala tanya? Sebab untuk beri kemuliaan pada insan. Kerana apabila Allah Ta'ala mula nak cipta manusia, malaikat kata janganlah buat, mereka ni tumpahkan darah. Maka Allah Ta'ala sebut kata apa? Aku tahu apa yang aku nak buat. Pertanyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada malaikat, nak iqrar atau pengakuan daripada malaikat tentang kemuliaan hamba-hamba yang saleh. Ada orang yang buat kerosakan di muka bumi, tapi jangan kata semua hak buat jahat. Ada hamba-hamba aku yang rajin semayang kat aku di malam, dan ada hamba-hamba aku yang rajin semayang dengan aku di waktu pagi. Hadis ini nak menunjuk atau nak menaikkan martabat orang-orang yang soleh, yang sentiasa beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi menafikan kata-kata malaikat tentang jahatnya manusia nak tumpahkan darah tu. Hadis ni juga menunjukkan pada kita kelebihan sembahyang subuh dan kelebihan sembahyang asar, terutama ketika secara berjemaah. Kalau orang perempuan di awal waktu, kerana pertukaran berlaku di awal asar dan di awal subuh. Jadi kalaulah orang perempuan di rumah kita nak pergi sembahyang surau, gerak isteri kita suruh dia sembahyang. Gerak isteri gerak isteri suruh dia sembahyang. Kita pergi masjid pergi surau suruh dia sembahyang. Supaya bila malaikat main laporan tu dia habaq, dia akan habaq apa? Sembahyang lah. Kalau tidak, kami mai ya Allah daripada duk lena, atainahum wa hum naimun wa taraknahum wa hum naimun. Kami mai pun depa lena, kami balik pun depa lena. Ada beberapa benda lagi di dalam hadis ni yang nanti saya akan cakap dekat tuan-tuan, terutama tentang kelebihan subuh dan asar secara berjemaah. Dan juga malaikat ni dia suka cakap benda yang baik. Dia bagi laporan tu laporan yang baik. Nanti kita akan tengok juga perbahasan apa benda antara sifat-sifat malaikat ni. Selain daripada jaga, mereka suka doa kat orang. Selain pada doa kat orang, apa 5-6 benda yang malaikat biasa dan selalu buat kepada manusia tu. Nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Kita masuk hadis tu dan kita akan tengok hadis 35 tinggal semayang dan sunat menguatkan suara ketika azan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.